Hai, selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar. Pada hari ini, kita akan meneruskan kelas kita tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, kali ini kita nak tahu pula apa kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup yang kita telah pelajari. Okey, di sini ialah gambar yang terdapat dalam buku teks kamu. Ini merupakan pemandangan di sebuah kampung. Ini ialah sebuah rumah kampung. Keluarga ni terdiri daripada 4 orang ni. Okey, ada kanak-kanak, ada ibu, ada ayah dan ada nenek. Okey, mari kita baca apa maklumat yang ada dalam muka surat ini. Okey, benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian. Situasi dalam gambar menunjukkan contoh kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, kamu nampak tak ada perkataan kan ada dalam kotak-kotak perkataan tu yang berwarna biru di sebelah kiri, lepas tu ada yang berwarna peach di sebelah kanan. Okey, nanti kita terangkan apa bezanya. Okay, kita tengok dulu kotak-kotak yang berwarna biru. Ada 3 kotak berwarna biru tu, kita baca maklumat yang ada. Yang pertama, daun pisang boleh dijadikan sebagai pembungkus makanan. Okey, nampak tak ada pokok pisang ni? Maklumat yang ada di situ ialah tentang daun pisang. Itu kegunaan pokok pisang tu. Salah satu yang kita boleh gunakan daripada pokok pisang ialah daunnya. Okey. Seterusnya pada bahagian bawah tu yang ada gambar ayam tu Okey, cacing merupakan sumber makanan bagi sesetengah haiwan. Ayam tu sedang makan cacing. Okey, seterusnya maklumat itu dilabelkan kepada beg plastik yang dibawa oleh ibu tu. Okey, maklumatnya ialah ikan, ayam dan sayuran merupakan sumber makanan manusia. Okey, di dalam ketiga-tiga kotak yang biru ini menerangkan tentang kegunaan benda hidup. Okey, ulang lagi sekali. Benda hidup. Okey, pokok pisang ialah benda hidup kan? Okey, apa yang kita boleh dapat daripada pokok pisang? Buahnya kita boleh makan, daunnya kita boleh gunakan untuk membungkus makanan. Seterusnya, cacing. Cacing tu benda hidup. Apa fungsi ataupun kegunaan cacing? Cacing tu dijadikan makanan untuk haiwan, contohnya ayam. Dan juga boleh jadikan umpan. Kalau nak pergi memancing, boleh jadikan umpan. Seterusnya, ikan, ayam, sayuran. Semua ni benda hidup kan? Ikan hidup, ayam hidup, sayuran. Benda-benda hidup di sekeliling kita ni, apa kita nak buat? Apa faedahnya kepada kita? Ia menjadi makanan kepada kita manusia. Okey, itu ialah contoh-contoh kegunaan benda hidup. Okey, kita pergi pula kepada yang kotak yang berwarna peach. Kita baca maklumatnya tentang rumah dulu. Okey, rumah digunakan untuk berlindung daripada hujan dan panas. Okey, rumah bukan benda hidup. Dia tak bergerak kan? Rumah tak membesar, rumah tak bernafas. Okey. Jadi salah satu kegunaan rumah ialah untuk kita duduk dalam rumah tu untuk kita berlindung daripada hujan, daripada panas. Okey, dan seterusnya penyapu. Yang nenek dia sedang guna tu, penyapu digunakan untuk membersihkan persekitaran. Penyapu tu bukan benda hidup. Tapi dia ada kegunaan kepada kita, iaitu untuk kita jadikan dia sebagai alat untuk membersihkan kita punya rumah, persekitaran rumah dan sebagainya. Okey, ada soalan kat bawah tu. Apakah kegunaan lain benda hidup dan benda bukan hidup di persekitaran kamu?
Okey, tengok di rumah kamu. Tentu ada kegunaan kan setiap benda tu. Cikgu bagi contoh satu, alat mainan. Okey, alat mainan kamu ke adik kamu punya ke, apa kegunaan dia? Untuk jadikan mainan lah, untuk jadi hiburan. Semua ada kegunaan. Salah satu contoh lagi, televisyen. Benda bukan hidup kan? Digunakan untuk kita mendapatkan informasi, digunakan untuk kita mendapatkan hiburan. Itu salah satu kegunaan benda bukan hidup yang ada di rumah kita. Okey, daripada kelima-lima tadi, kita akan tengok lagi dengan lebih terperinci. Okey, kita mulakan dengan daun pisang tadi. Okey, kamu pernah tengok tak daun pisang? Kita tengok dulu macam mana rupa pokok pisang. Ini ialah serumpun pokok pisang. Yang batang tinggi tu, itu ialah pokok induk dia tu. Yang kamu nampak ada daun ni ialah mungkin anak-anak pisang ni. Okey, daun pisang ni apa yang kita boleh gunakan? Macam tadi dia kata sebagai pembalut makanan kan. Ini adalah contoh-contoh lain bagi kegunaan daun pisang. Okey, tengok tu. Boleh dijadikan sebagai pinggan untuk kita letakkan makanan. Boleh dijadikan pembalut kuih, kuih pulut dakap tu ke atas tu. Dan boleh dijadikan pembalut pembungkus nasi lemak. Okey, kalau kita gunakan daun pisang untuk membungkus makanan, makanan jadi wangi. Aroma dia lagi menyelerakan kita. Dan ada juga dia punya bahan dalam daun pisang tu, bila dia bercampur dengan makanan yang panas, dia akan memberikan satu zat pula kepada kita bila kita makan. Bagus sebenarnya kalau kita dapat makan atas daun pisang ni. Tak payah guna pinggan. Okey. Kita tengok pula cacing. Okey, cacing yang ayam tadi makan. Inilah kegunaan cacing sebagai makanan untuk ayam dan haiwan-haiwan lain. Untuk jadikan umpan. Dan begitu juga boleh dijadikan sebagai baja ataupun dia boleh menggemburkan tanah, menjadikan tanah subur, akan membantu pokok-pokok untuk hidup dengan subur. Itu kegunaan cacing. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah kegunaan ikan, ayam dan sayur yang ada di sekeliling kita. Yang ibu dia beli di pasar tadi tu kan. Ni lah gambar ikan, ayam, sayur. Dah siap. Tengok, ikan dah digoreng, ayam dah jadi kari ayam, sayur dah dimasak. Ini adalah makanan untuk siapa? Ini adalah makanan untuk manusia. Ini adalah antara menu yang kita makan. Tengok tu. Berselera keluarga ni makan kan? Okey, kalau kita nak sihat, kita perlu makan ke semua jenis makanan. Janganlah nak asyik makan ayam je. Kena juga ada sayur, kena juga ada ikan supaya kita dapat zat atau vitamin yang lengkap. Okey. Seterusnya kita lihat pula kegunaan penyapu. Pernah tengok tak ni? Penyapu apa ni? Ini ialah penyapu lidi. Okey, dibuat daripada lidi kelapa. Okey, daun kelapa tu kita raut, kita buang dia punya daun, tinggallah lidi dia. Okey, lidi ni kalau kita kumpul-kumpulkan jadi penyapu dan boleh digunakan untuk membersihkan persekitaran rumah kita. Okey. Seterusnya rumah pula. Rumah ada banyak jenis. Ini ialah rumah pangsa ataupun apartmen. Ini ialah rumah kampung. Macam gambar yang hadapan tadi kan dalam buku teks. Ini pula ialah rumah teres dan ini ialah rumah banglo. Apa-apa pun jenis rumah kita, yang penting kita selesa berada di dalamnya untuk kita berehat dan untuk kita berteduh daripada
hujan dan panas. Okey. Sebagai kesimpulan lah ya untuk topik pertama ni, ini merupakan kelas yang terakhir lah, tajuk yang terakhir untuk topik berkenaan benda hidup, benda bukan hidup. Jadi minggu depan kita akan masuk topik baru. Okey. Jadi sepanjang kita belajar topik ni, 3 perkara ni kamu mesti kuasai. Okey, kamu perlu faham. Okey, yang pertama ialah kamu perlu tahu benda-benda di persekitaran kita ni terbahagi kepada 2, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, yang kedua, mengetahui juga ciri-ciri benda hidup. Ni kita dah belajar minggu lepas kan? Ada 5 ciri benda hidup memerlukan makanan dan air tu kita satukan. Lepas tu yang kedua bernafas, ketiga bergerak, keempat membesar dan kelima membiak. Okey, ingat lagi kan minggu lepas punya pelajaran tu? Dan seterusnya tentang kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup yang kita belajar hari ni. Contoh benda hidup adalah daun pisang. Daun pisang dijadikan sebagai pembungkus makanan. Manakala contoh benda bukan hidup ialah penyapu. Penyapu digunakan untuk membersihkan persekitaran. Okey, itu sahaja pelajaran kita sebagai penutup lah bagi topik 1 ni. Dan untuk tugasan, kamu perlu menyiapkan modul PDPR pada muka surat 7 dan 8. Itu yang terakhir lah ya. Okey, cikgu rasa itu dulu untuk kelas pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.